Baik, 10.30 saya mulakan kelas kita seperti biasa, ya. Saya tak rehat tak apa tuan-tuan. Asalkan tuan-tuan rehat semua, ya, insya-Allah. Okey, saya mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita nak akan fokus kepada ayat yang kita nak bahaskan, iaitu ayat yang ke-17, ya. Baik, ayat yang ke-17 tadi, ya. Okey. Jadi seperti biasa, tugasan yang perlu tuan-tuan buat untuk ayat yang ke-17 ialah saya nak tuan-tuan potong ayat ini menjadi jumlah-jumlahnya, ya. Baik. Sebelum potong, sabar dulu. Jangan potong dulu, ya. Ya. Ingat kaedah kita, ya. Potong tu ada kaedah. Ingat kaedah dulu. Jangan saya suruh potong-potong terus. Sabar. Ya. Tak ikut cara, tak ikut kaedah, tak ikut manhaj, tak jadi tuan-tuan. Tak jalan. Ya. Saya nak ulang balik tajuk kita tuan-tuan, ya. Cara kaedah kita nak potong tuan-tuan. Tengok dulu, ya. Sabar tuan-tuan. Ya, itu tugasan kita. Sebab saya dah bagi kaedah pada tuan-tuan, ya. Tak ada makna apabila kita dah belajar kita tak guna apa yang kita belajar. Masalah ke tidak? Akan timbul masalah akan datang. Walaupun kadang-kadang betul, kadang-kadang tepat apa yang kita buat. Boleh? Tapi insya-Allah, ya, apabila kita ikut kaedah, sekalipun salah, maka benda tu tetap menjadi panduan untuk kita sampai bila-bila. Kaedah wajib ikut. Boleh tuan-tuan? Okey, tengok dekat depan. Saya dah bagi pada minggu lepas kita ada 3 kaedah, ya, 3 kaedah potongan ayat tuan-tuan, ya. Yang pertama, yang paling terbaik yang selalu saya kata ialah terjemahan mafhum. Ya. Terjemahan mafhum. Apa saja potongan itu syaratnya jangan tergantung. Boleh tuan-tuan? Dan apa saja yang boleh dijadikan poin utama, potong ayat tersebut. Tapi syaratnya jangan tergantung. Boleh? Dan setiap orang wajib ada azam, wajib ada niat, mesti dapat dan juga kuasai terjemahan mafhum. Sebab setakat ini ramai yang masih mengadu dekat kita, Ustaz, saya tak tahu makna setiap kalimah. Macam mana saya nak tahu terjemahan mafhum? Sabar. Itu nasihat saya. Sabar dalam ilmu ni, dalam belajar ilmu, kena sabar. Sebab perjalanan ilmu itu panjang lagi, ya. Imam Syafi'i kata apa? Tuluz zaman, sepanjang masa kita belajar, ya. Okey, pergi lagi. Yang kedua ialah kita dah bagi kaedah bantuan, tuan-tuan boleh potong sebelum haraf ataf. Ya. Cuma saya dah nasihat selalu dekat tuan-tuan, ya. Sebelum haraf ataf ini tidak semuanya boleh potong dengan tepat, ya. Ada waktu tuan-tuan boleh potong dengan tepat, ada waktu tuan-tuan tak boleh potong dengan tepat. Boleh tuan-tuan? Kita dah bagi. Dia sekadar membantu, ya. Baik. Yang ketiga yang baru saja kita belajar pada minggu lepas ialah lihat pada tanda-tanda waqaf, ya. Dan tanda-tanda waqaf yang perlu tuan-tuan beri perhatian hanya 7 saja. Ya, 7 saja. Tak nak banyak-banyak tuan. 7 saja, ya. Yang pertama ialah jim, ya. Yang kedua ialah mim. Yang ketiga ialah lam alif. Yang keempat ialah sad lam alif. Yang kelima ialah qaf lam alif. Yang keenam ialah tapak kaki kucing. Yang terakhir ialah tanda wakaf di hujung ayat, ya. Baik. Dan kita dah jelaskan pada minggu lepas dengan panjang lebar, setiap apa yang ada dekat depan ini semuanya adalah singkatan daripada bahasa Arab. Jim itu singkatan daripada jaiz. Apa maksud jaiz? Jangan kata wajib, tuan-tuan, ya. Jangan kata harus. Kata boleh, tuan-tuan. Sebab ada orang dia faham kalau harus ni wajib, tuan-tuan, ya. Boleh, tuan-tuan. Boleh apa? Boleh wakaf, boleh wasal, ya. Kemudian min pula singkatan daripada perkataan lazim. Yang ni barulah kita kata wajib, tuan-tuan. Wajib apa? Wajib wakaf, ya. Yang ketiganya ialah la. La di sini maksudnya la yajuz. Apa maksud la yajuz?
Maksudnya tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh apa? Tak boleh wasal. Apa tak boleh waqaf, tuan-tuan. Ya. Kemudian sod lam alif singkatan daripada wasal aula. Apa maksud wasal aula? Sambung lebih baik. Nak berhenti juga? Silakan. Boleh? Baik. Qaf lam alif singkatan daripada waqaf aula, berhenti lebih baik. Tak nak berhenti, nak teruskan juga, silakan. Boleh, tuan-tuan? Okey. Seterusnya. Tapak kaki kucing. Apa dia tapak kaki kucing? Saya dah jelaskan pada tuan-tuan ya. Boleh berhenti salah satu. Berhenti yang pertama, tak boleh berhenti yang kedua. Tak nak berhenti yang pertama, boleh berhenti yang kedua. Tak nak berhenti dua-dua pun boleh. Yang tak boleh hanyalah berhenti dua-dua. Yang tu tak boleh kan? Berhenti dua-dua ni tak boleh. Jadi tapak kaki kucing ini kita bagi namanya apa? Waqaf fi ihda maudi'aini. Kita dah bagi minggu lepas kan? Apa maksud waqaf fi ihda maudi'aini? Berhenti pada salah satu dua tempat. Ya, yang tuan-tuan sebut itulah ya. Okey. Yang terakhir tuan-tuan, ini penghujung ayat. Biasanya ada nombor kan? Satu ada nombor ayat 12 dan sebagainya ya. Yang kita bagi nama waqaf, berhenti fi pada akhir al-ayah. Yang ini saya dah bagi dekat tuan-tuan ya. Sebab tu saya buat ringkas-ringkas saja ya. Okey. Sekarang yang paling penting ialah tuan-tuan masih ingat ke tak ingat? Okey, tulis di ruangan komen. Itu je soalan saya dulu. Ya, ingat ke tak ingat? Ya. Ingat ke tak ingat apa yang kita dah belajar pada minggu lepas? Ini apa yang kita belajar kan? Bermakna saya dah bagi kepada tuan-tuan 3 kaedah untuk kita menguasai potongan jumlah. Ya. Cuma yang paling terbaik tuan-tuan ialah nombor 1 saja ya. Sebab kalau tuan-tuan masuk peringkat lanjutan, saya tak akan bincang lagi nombor 2, tak akan bincang lagi nombor 3. Saya akan cuba latih tuan-tuan nombor 1 saja. Sebab nombor 1 itu lebih penting. Sebab dia automatik akan dapat nombor 2 dan juga nombor 3. Ya. Baik, alhamdulillah. Ingat ya. Okey, semua ingat. Jadi kalau ingat tuan-tuan, ingat betul. Saya dah pesan pada tuan-tuan, ya. Macam mana kita nak guna 3 kaedah ni? Ingat balik ya. Ingat balik tu. Ingat dulu kaedah kita macam mana. Kaedah dia ada berapa? 3. Macam mana nak guna tuan-tuan? Tengok tuan-tuan. Tengok dulu ya. Jangan potong awal-awal tuan-tuan ya. Guna dengan kaedah. Saya selalu tekan yang tu ya. Okey, tengok. Cara nak guna ialah mula dengan nombor 3 ya. Ingat tuan-tuan. Mula dengan nombor 3. Mula nombor 3 tuan-tuan ya. Jadi apabila jumpa dalam ayat Al-Quran, tengok dulu, ada tak tanda waqaf? Contoh ada 2 tanda waqaf tuan-tuan ya. Kemudian 2 tanda waqaf. Bermakna dekat situ tuan-tuan dah dapat 2 potongan yang besar. Bermakna dia dah menyelesaikan separuh masalah kita. Boleh tuan-tuan? Kalau tak ada, tak apalah. Tak adalah. Kalau ada, ambil kira. Wajib ambil kira supaya memudahkan tuan-tuan. Boleh? Kita nak buat ni, kaedah ni supaya memudahkan tuan-tuan. Ya? Sebab tuan-tuan ialah belajar dah lah kata seminggu sekali ya. 8 bulan saja ya. Nak dapatkan semua terus mungkin mustahil. Jadi kita nak bagi pelan-pelan supaya tuan-tuan paling-paling kurang dah boleh. Dah boleh guna ya. Okey. Jadi yang pertama, tengok dalam ayat kita ada ke tidak tanda waqaf. Kalau ada, ambil dulu tuan-tuan. Potong dulu tuan-tuan ya. Baik. Jadi contoh dalam ayat yang saya bagi ni ada 2 tanda waqaf. Maka tuan-tuan ambil dulu bahagian yang pertama. Ambil dulu bahagian yang pertama ya. Ambil dulu bahagian yang pertama. Bahagian kedua kemudian. Selesaikan dulu satu persatu. Jangan gaduh-gaduh tuan. Pelan-pelan ya. Okey. Sekarang apa yang tuan-tuan perlu buat? Pergi pula yang kedua. Tengok yang kedua pula tuan ya. Dalam potongan yang tuan-tuan ambil tadi, dalam ayat tersebut ada tak haraf ataf? Ada tak haraf ataf? Ada tak wa, ada tak fa, ada tak summa, ada tak au? Kalau ada, potong dulu. Kalau ada, potong dulu. Jadi dalam ayat saya letak contoh ada 2 tuan-tuan. Bermakna dekat situ kalau ada 2, bermakna tuan-tuan dah dapat 3 jumlah dekat situ. Ya. 3 jumlah. Kemudian kita nak buat apa tuan-tuan? Barulah pergi nombor 3. Semaklah potongan yang kita buat ni. Sebab tuan-tuan dah dapat pendek-pendek kan? Jadi dah pendek-pendek tu mudah tuan-tuan nak faham ya. Sekarang daripada awal sampai sebelum haraf ataf tu maknanya tergantung ke tak tergantung? Tak tergantung. Selesai.
Yang kedua tak tergantung, selesai. Yang ketiga tak tergantung, selesai tuan-tuan. Bermakna tuan-tuan dalam potongan yang pertama, tuan-tuan dah dapat 3 jumlah. Boleh? Kemudian, dah selesai yang pertama, buat dah yang kedua pula tuan-tuan. Ambil bahagian yang kedua. Ambil bahagian yang kedua. Tengok yang kedua pula tuan. Semak sekali lagi. Ada tak hara ataf, ada 2 pula hara ataf. Bermakna ada 3 jumlah lagi dekat situ. Ya. Kemudian, semak terjemahan mafhum. Tidak tergantung, tidak tergantung, tidak tergantung. Jadi, dalam potongan yang pertama, tuan-tuan dapat 3 jumlah. Dalam potongan yang kedua, tuan-tuan dapat 3 jumlah. Bermakna ayat kita sekarang ada 6 jumlah, tuan-tuan. Secara teorinya, maka ada 6 cerita dan maka ada 6 wakaf, tuan-tuan. 6 cerita, 6 wakaf. 6 cerita, 6 wakaf. Okey, tulis di ruangan komen dahulu. Tulis komen dahulu. Faham ke tak faham? Kena tanya faham ke tidak pula ni, tuan-tuan. Tadi ingat, ni faham ke tak faham? Ya. Saya dah buat satu persatu tu. Ya, guna daripada nombor 3 dulu. Tengok dalam ayat kita. Dalam ayat kita ni popular sangat dengan tanda wakaf, ya. Cumanya tanda wakaf tersebut kita boleh potong lagi. Ya. Ada kelas, ya. Kelas tuan-tuan ke kelas siapa? Saya rasa kelas hari Selasa, ya, bukan kelas tuan-tuan. Dia pernah tanya saya, "Ustaz, ya. Kalau betul lah dekat situ boleh potong, kenapa? Kenapa ulama tak letak pun dekat situ?" Ya. Ada sebab dia, tuan-tuan, ya. Ada sebab kenapa dia tak letak, tuan-tuan, ya. Cuma kita boleh tak nak bagi tahu, boleh lagi potong, tuan-tuan, ya. Boleh lagi kita nak potong walaupun dah ada tanda wakaf, ya. Boleh lagi nak potong sebab dekat situ ada 2 cerita, tuan-tuan, ya. Ada 3 cerita. Okey. Tuan Zulkifli kurang faham. Baik, tak apa. Bagus, bagi tahu. Sebab saya nak tanya ni. Ya. Kalau boleh kita lompat tangga yang pertama, tangga yang kedua mesti sama-sama. Jangan tinggal kawan kita, ya. Okey. Sekarang saya ulang sekali lagi, ya. Saya ulang sekali lagi. Okey. Sekarang saya nak bagi tahu, kita ada 3 tanda wakaf, 3 kaedah, kan. Tuan-tuan dah faham apa maksud terjemahan mafhum, ya. Tuan-tuan dah faham sebelum hara ataf, ya. Dan tuan-tuan dah faham tanda-tanda wakaf. Kita dah ajar ada 7 tanda wakaf, kan. Baik, sekarang ada yang tak faham, ya. Saya terangkan, ya. Saya buat secara ringkas sekali lagi, ya. Okey. Rasa macam laju, kan. Okey, saya padam yang ni, ya. Yang ni tak diguna dah. Tuan-tuan dah ingat, dah faham, insya-Allah, ya. Dan tuan-tuan dah kenal, ya. Okey, sekarang sebagai contoh. Sebagai contoh, ya. Ini satu ayat Quran. Ini satu ayat Quran, ya. Ayat Quran. Okey, ayat, ya. Ini contoh, teori dulu. Teori, ini teori, ya. Kemudian nanti baru kita praktik, ya. Okey. Dalam ayat kita ni, kita nak sekarang ni perbincangan kita ni, kita nak potong ayat ni. Macam mana nak potong ayat ni? Ayat ni boleh potong lagi ke tidak? Kalau tak boleh potong, selesai dah masalah kita. Boleh? Cuma takut-takut boleh potong lagi. Caranya rujuk dulu nombor 3 ni. Lihat tanda wakaf ni, tuan-tuan, ya. Lihat tanda wakaf dalam ayat kita. Ada ke tidak tanda wakaf? Contoh saya buat sekarang ada 2 tanda wakaf. Kita ada sod lam alif dekat sini. Kita ada penghujung ayat. Bermakna dekat situ ada tak tanda wakaf? Ada tanda wakaf. Kita ada 2 tanda wakaf, ya. Baik. Bermakna dekat sini tuan-tuan dah ada 2 potongan. Ini satu, yang ni satu. Ya, kita potong ni sebab apa? Sebab ada 2 tanda wakaf. Boleh? Okey, sekarang tuan-tuan dah dapat 2 potongan macam ni, maka kita patut rasa bersyukur, patut bersyukur sebab dia memudahkan kerja kita. Boleh? Okey, sekarang apa tugas tuan-tuan yang seterusnya? Tugas yang seterusnya ialah pergi nombor 2. Pergi nombor 2. Ni. Apa dia nombor 2? Sebelum hara ataf. Bermakna semak pula, tuan-tuan. Setiap potongan yang kita buat ini, tuan-tuan, di tengah-tengahnya ada tak hara ataf. Contoh saya letak satu, tuan-tuan. Kita ada satu waw dekat situ, tuan-tuan. Waw tu hara ataf, kan? Kita dah belajar kita boleh potong sebelum hara ataf, ya. Maka tuan-tuan potong dahulu. Potong dekat sini bermakna ada 2 jumlah dekat sini. Ya, ini jumlah, tuan. 1 jumlah, 2 jumlah. Ini teori dulu, tuan. Saya bagi teori dulu, ya. Okey, 2 jumlah sekarang. Okey, sekarang kalau dah dapat 2 jumlah, tuan-tuan kena buat apa lagi, tuan-tuan? Jangan tinggal kaedah yang terakhir ni, tuan-tuan. Lihat terjemahan mafhum.
semak jumlah yang kita potong tadi. Ya, semak jumlah yang kita potong tadi tergantung ke tak tergantung? Tidak tergantung. Bermakna satu jumlah. Selesai. Memang betul satu jumlah. Ya. Kalau potongan yang kedua tu pun betul, tak ada masalah. Maka kita ada dua jumlah yang sempurna. Ya. Tapi andai kata tak sempurna, bermakna tak boleh pakailah waw dekat situ. Bermakna potongan ni tetap ada satu jumlah. Boleh tuan-tuan? Cuma kita nak tunjuk teori. Nak bagi tahu macam mana nak guna tiga kaedah ni. Mula dengan tanda waqaf, ya, dah boleh potongan. Kemudian semak setiap potongan tersebut ada tak haraf ataf di tengah-tengah. Kalau ada, potong, ya. Kalau tak ada, abaikan saja. Bermakna selesailah satu jumlah terus. Tapi kalau ada, bermakna kita boleh potong lagi. Boleh? Kemudian yang terakhir semak. Sebab kita nak semak ni, nombor 2 ni. Kadang-kadang boleh pakai, kadang-kadang tak boleh pakai kan. Kalau boleh pakai, bermakna satu jumlah. Maka memudahkan kerja kita. Betul kerja tuan-tuan? Okey. Jadi, saya harap Tuan Zulkifli jelas insya-Allah. Ya. Harap-harap jelas insya-Allah. Faham kaedah. Tapi kadang-kadang keliru untuk tahu cerita tu tergantung ataupun tidak. Betul Kak Nur Hayati? Saya setuju dengan Kak Nur Hayati. Sebab itulah saya perlu kepada latihan. Ya. Tuan-tuan perlu kepada latihan. Sebab itulah saya tak latih tuan-tuan hanya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Tidak tuan-tuan. Ya. Bermula daripada hari pertama kita belajar tajuk jumlah sampai tamat kelas kita, kita masih lagi dalam proses melatih tuan-tuan untuk potong ayat. Ya, kaedah dah ada. Macam mana nak praktik sampai betul-betul faham. Okey, sekarang tengok ayat kita tuan-tuan. Tengok ayat kita tuan-tuan, ya. Cuba tengok ayat kita tuan-tuan. Ayat kita pada hari ini ada berapa jumlah? Sila. Tuan-tuan potong dahulu 3 kaedah. Potong sendiri tuan-tuan. Perlahan pun tak apa. Jangan bimbang. Ya, jangan tengok orang lain. Yakin dengan apa yang kita buat. Okey, potong ayat kita tuan-tuan. Ayat kita yang saya nak potong bermula daripada innama. Mula daripada innama. Bukan mula daripada fabtahu. Mula daripada innama. Ya. Sampailah ilaihi turja'un. Innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka. Ada satu tanda wakaf kan? Apa dia tanda wakaf kita? Ada tanda wakaf jim tuan-tuan. Ya. Okey. Perhati tuan-tuan, ya. Tuan-tuan potong dulu. Letak dulu jawapan tuan-tuan. Nanti saya akan tanya satu persatu. Innal lazina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Ada satu tanda wakaf lagi kan? Ada sod lam alif tuan-tuan. Ada sod lam alif. Ilaihi turja'un. Sebab tu saya kata hari ni kita nak ulang dan juga praktik. Supaya tuan-tuan betul faham ya. Hujungnya ada satu tanda wakaf ya. Ataupun biasanya saya letak buat macam tu lah. Ya, ataupun tuan-tuan nak nampak cantik lagi. Ya. Jadi nombor-nombor macam tu kan. Bulat. Ada bunga-bunga sikit ya. Kemudian dia letak nombor 17 kan. Tanda wakaf lah tu ya. Okey, ayat kita pada pagi ini ada berapa jumlah tuan-tuan? Cuba jawab tuan-tuan. Saya nak tengok jawapan tuan-tuan. Ya. Mula daripada innama. Innama. Saya tak nak mula daripada fabtaru. Mula daripada innama. Saya nak manfaatkan ayat yang panjang ini supaya tuan-tuan boleh nampak macam mana nak guna ya, tiga kaedah yang kita bagi. Baik, ada yang kata 7, ada yang kata 6. Okey, sekarang jumhurnya kata ada 6. Saya tak nak kata dulu 6 tu betul ataupun salah, 7 tu betul ataupun salah. Saya nak tuan-tuan cuba dulu tuan-tuan, ya. Cuba letak jawapan dulu.
Sekarang ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jawapan saja, ya. Okey, 10. Yang bersama dengan saya sekarang 48 orang, ya. Yang baru belajar, yang dah belajar, sila letak jawapan dulu. Letak dulu jawapan. Tak semestinya orang yang dah belajar dia dah faham. Sebab dia pun perlu kepada latihan. Ya. Mungkin dia awal seminggu daripada kita. Mungkin dia awal 2 minggu daripada kita, ya. Jadi letak jawapan dulu. Sekarang 48 orang yang bersama dengan saya. Bermakna paling-paling kurang jawapan yang mesti ada dekat ruangan komen lebih kurang 40 orang. Bermakna jumlah yang ramai tu, tuan-tuan, ya. Sebab itulah saya minta tuan-tuan letak dulu jawapan supaya saya tahu, ya. Ada yang nampak banyak sangat ke, ada yang nampak sikit sangat ke, ataupun ada yang tak nampak langsung ke, dia letak satu je, ya. Macam mana? Ataupun dia bergantung pada tanda wakaf saja. Ya. Jadi saya akan nampak sekarang. Jadi kalau tuan-tuan sekarang alhamdulillah, ya, boleh dikatakan tuan-tuan dah nampak lebih-lebih kurang. Ada yang letak 6, ada yang letak 7, ya. Tak ada lagi yang letak 5, tak ada lagi yang letak 4, tak ada lagi yang letak 3, ya, tak ada lagi yang letak 2, ya. Yang paling teruk kalau siapa yang letak 1 memang saya gigit lah, tuan-tuan. Ya. Siapa yang letak nombor 1 tu memang saya gigit lah, tuan-tuan, ya. Okey, sila dulu. Saya tunggu jawapan tuan-tuan. Ya. Yakin dengan apa yang kita tulis. Okey, Kak Nisa kata ada 5, ya. Okey. Jadi sekarang kita ada 3 mazhab dah. Ya, paling ramai 6. Yang sikitnya 7 dan juga 5, ya. Yang ramainya 6 lah. Okey, sekarang kita semak dalam ayat kita. Baik, semak tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, ya. Sekarang kalau tuan-tuan lihat dalam ayat kita sekarang ada berapa tanda wakaf dahulu? Tulis dekat ruangan komen. Dalam ayat kita ada berapa tanda wakaf dulu? Tanda wakaf. Tanda wakaf kita ada berapa? Ya. Tanda wakaf kita ada berapa? Okey, sila. Kita buat satu persatu. Sekarang tanda wakaf kita ada berapa, tuan-tuan? Okey. Sebut dulu, tanda wakaf ada berapa? Kak Anisah kata 6, Kak Siti Zaini kata ada 6, ya. Kak Anisah kata 7, ya. Okey. Sekarang tanda wakaf kita ada berapa dulu? Buat satu-satu. Kita buat satu-satu. Alhamdulillah semakin bertambah kelas kita, ya. Mungkin baru selesai kelas Quran, kelas tajwid kan. Jadi ala kuliah yang mana tak sempat untuk live daripada awal tadi, nanti dah habis kelas boleh tengok balik, ya. Okey. Dalam ayat kita sekarang ada berapa tanda wakaf? Ada 3 tanda wakaf, ya. Pakai dulu. Sekarang kita ada 3 tanda wakaf, tuan-tuan, ya. Okey, tuan-tuan tengok tu, ya. Yang pertama bermula daripada innama sampailah kalimah ifka, kan. Okey, saya potong satu, tuan-tuan. Kita potong satu. Yang kedua sampailah, ya. Yang ketiga turja'una, ya. Kita ada 3 tanda wakaf, kan. Baik, jawapannya betul, ya. Jawapannya betul. Okey, sekarang. Jadi kalau tuan-tuan dah potong macam tu, kita ambil satu-satu dulu. Bermula daripada innama sampai ifka dulu, tuan. Innama sampai ifka. Innama sampai ifka, ya. Tanda wakaf yang pertama. Wakaf yang pertama, ya. Okey. Wakaf yang pertama ada berapa pula haraf ataf? Okey, cuba tuan. Wakaf yang pertama ada berapa tanda wakaf? Bermula daripada innama sampai ifka. Ada berapa haraf ataf? Okey, cuba jawab. Tanda wakaf ada 3. Terbaik, ya. Okey, Kak Rusiah pun jawab ada 7 rangkap pada hari ni, ya. Okey, jawab sekarang. Sekarang tanda wakaf yang pertama. Okey, kita ambil tanda wakaf yang pertama, ya. Tanda wakaf yang pertama ada berapa haraf ataf? Jawab dulu, tuan. Tanda wakaf yang pertama ada berapa haraf ataf? Okey, tengok betul-betul. Tanda wakaf yang pertama ada berapa haraf ataf? Yang pertama, innama sampai ifka dulu. Ada 1 haraf ataf, ya. Kita ada 1 haraf ataf. Jadi kalau ada 1 bermakna ada 2 jumlah, ya. Bermakna ada 2 potongan dekat situ, ya. Jadi dekat sini kita ada 1, kan. Kita ada waw dekat situ. Betul, tuan-tuan?
Bermakna sekarang tuan-tuan dah ada 2 jumlah. 1, 2 jumlah ya. Okey. Jadi kalau kita semak tuan-tuan, innama ta'buduna min dunillahi awsana, sesungguhnya apa yang kamu sembah itu hanyalah patung-patung berhala. Faham ya? Wa takhluquna ifka, dan kamu yang menciptakan kebohongan. Betul tuan-tuan ya? Sekarang jumlah yang pertama, wakaf yang pertama, tuan-tuan ada 2 jumlah. Ya, ada 2 jumlah ya. Sebab kita potong 2 kan? Okey, sekarang kita pergi yang kedua pula tuan-tuan. Wakaf yang kedua pula tuan-tuan. Biasanya yang kelirunya wakaf yang kedua ya. Okey. Wakaf yang kedua pula ada berapa tanda wakaf? Jawab tuan-tuan. Okey, terbaik. Ada semua ada kata 1. Ya, bermakna tuan-tuan kenal ya. Sebab tu saya suka tuan-tuan. Ya, sebab tuan-tuan dah kenal sekarang ya. Apa dia hara ataf ya. Apa dia tanda wakaf, bermakna benda-benda ni memudahkan kerja saya lagi. Nampak tuan-tuan ya? Okey, sekarang tanda wakaf yang kedua pula dah. Okey, tanda wakaf yang kedua pula. Tuan-tuan ada berapa hara ataf ni? Perhati betul-betul. Bermula daripada innal ladzina ta'buduna sampailah washkurulah tu. Ada berapa hara ataf tuan-tuan? Cuba tengok betul-betul. Alhamdulillah, semua ijma' ulama' ni. Ya, ijma' ulama' semua tuan-tuan ya. Hari ni kalau salah lagi, biasa lagi tuan-tuan. Biasa tuan-tuan ya. Sebab kita hari yang kedua nak mempraktikkan 3 kaedah yang ada ya. Okey. Tengok betul-betul ada berapa haraf ataf. Tanda wakaf yang kedua ada berapa haraf ataf? Okey, sila. Okey, sila. Ada berapa? Ya. Ada yang kata 2, ada yang kata 3. Ada berapa ni? Ada berapa haraf ataf? Ya. Ada berapa haraf ataf dalam tanda wakaf yang ketiga, yang kedua tuan-tuan? Ya. Jadi dekat situ. Saya nampak silapnya pada wakaf yang kedua. Sebab tu saya kata kenal betul-betul ya. Okey. Jadi jawapan kita, cuba tengok tuan. Tanda wakaf yang kedua kita ada berapa haraf ataf? 1, fa ni kan? Terjemahannya maka, betul? Kemudian wa, terjemahannya dan, betul? Yang ketiga ialah wa juga. Sekarang ada berapa haraf ataf? Bermakna ada 3 haraf ataf ya. Jadi kalau 3 haraf ataf bermakna jumlah kita ada 4 dekat sini. Ada 4 jumlah dekat sini kan? Ya. Ada 4 jumlah dekat situ. Ya, ada 4 jumlah kan? Ya. Jadi yang pertama Allah nak bagi tahu innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu tidak mampu memberikan kepada kamu sebarang rizki. Betul tidak? Satu cerita kan? Okey. Yang kedua, fabtaru indallahi rizqa. Allah kata apa? Carilah rizki itu di sisi Allah. Betul? Faham kan? Kemudian yang seterusnya, wa'budu. Sembahlah Allah. Ya. Jadi apabila dah ada rizki, maka kena sembahlah Allah. Kita kena yakin sebab Allah yang bagi rizki kan? Sebab itulah kalau orang yang dapat harta yang banyak, sepatutnya diri dia lebih dekat dengan Allah. Ya. Jadi kalau rizki banyak, tapi dia menjauhkan kita dengan Allah Ta'ala, bermakna rizki kita itu bermasalah untuk kita. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, washkurulah. Ya. Dan bersyukurlah kepada Allah. Ya. Jadi kita ada berapa cerita untuk wakaf yang kedua? Untuk wakaf yang kedua ada 3 poin tuan-tuan. Yang pertama Allah nak bagi tahu ausanan itu tidak mampu memberikan rezeki kepada kamu. Yang kedua Allah minta supaya cari rezeki itu dengan Allah Ta'ala. Ya, Allah minta kita cari, bukan duduk saja-saja. Yang ketiga ialah mesti sembah Allah. Yang keempat ialah mesti bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya. Okey, jadi dalam ayat kita wakaf yang kedua ada berapa tanda wakaf? Ada 3. Maka dekat situlah saya baru nampak masalah tuan-tuan. Ya. Sebab apa? Dia tak perasan fa yang pertama tu haraf ataf kan? Ya. Yang tuan-tuan perasan ada 2 wa ni kan? Betul? Kenapa tak perasan fa ni? Maka automatik dia dah jadi salah dekat situ. Ya. Jadi sekarang kita tinggal satu lagi baki tuan-tuan. Tanda wakaf yang ketiga. Ada berapa haraf ataf tuan-tuan? Jawapannya tidak ada haraf ataf, bermakna ada 1 jumlah sahaja. Ya. Ada 1 jumlah sahaja. Jadi 4 campur 2 campur 1, jadi ada berapa semua tuan-tuan?
Jawapannya kita ada 7 jumlah, tuan-tuan. 7 jumlah. Ya? Ya? Kaedah dah ada kan? Kaedah dah ada. Sebab tu saya kata, pakai kaedah kita. Pakai kaedah. Saya dah tunjuk tuan-tuan sekarang. Satu persatu macam mana kita nak buat. Potong ayat. Tengok tanda wakaf dulu. Ya? Kemudian ambil satu persatu. Wakaf yang pertama ada berapa haraf ataf? Boleh? Kalau ada satu, bermakna ada dua lah. Ya? Begitulah seterusnya. Ya? Jadi, sekarang tuan-tuan, dalam ayat kita sekarang ada 7 jumlah tuan-tuan. Bermakna kita ada 7 cerita. Allah nak bagi tahu dalam ayat yang panjang ni ada 7 cerita. Yang pertama, Allah nak bagi tahu apa yang kamu sembah selain daripada Allah, namanya Ausana, patung berhala. Adapun yang kamu watakhluqu naifka, kamu yang kata berhala tu yang kata memberi mudarat ataupun dapat menjauhkan kita ya daripada mudarat ya. Baik. Yang ketiga ialah Allah nak bagi tahu bukan setakat kamu yang menciptakan kebohongan. Dia sendiri pada hakikatnya memang tak mampu beri apa-apa ya. Jadi yang keempat Allah kata carilah rezeki itu di sisi Allah Taala ya. Yang kelima Allah kata apa lagi? Sembahlah Allah ya. Yang keenam bersyukurlah kepada Allah. Dan yang terakhir kita kena ingat kita semua akan kembali kepadanya. Okey, ustaz. Kalimah ausana tak kira kah? Ausana tu kira kan? Ustaz, kalimah ausana. Ausana kita kira kan? Betul ke tidak? Ya, kita kira ya. Jadi yang pertama innama ta'buduna min dunillahi ausana. Itu yang pertama. Sebab sebelumnya ada haraf ataf kan? Selepasnya ada haraf ataf. Yang kedua watakhluqu naifkah. Itu yang kedua. Yang ketiga innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Kemudian fabtaru indallahi rizqa. Kemudian wa'budu, kemudian washkurulah dan juga ilaihi turja'un. Jadi semuanya ada berapa? Ada 7 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuan-tuan. Semuanya ada 7. Ya? Baik. Jadi ayat kita ada 7 cerita. Bermakna ada berapa wakaf? Ada 7 wakaf. Ya? Dan saya selalu bagi tahu sepatutnya ayat ini ada 7 nafas sahaja. Itu bacaan yang sepatutnya. Ya? Jadi tuan-tuan kena baca macam mana? Okey, saya baca 7 nafas dulu tuan-tuan ya. Innama ta'buduna min dunillahi awsana. 1. Wa takhluquna ifka. 2. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. 4. Fabtaru indallahi rizqa. 5. Wa'budu. 5 tuan ya, silap. Washkurulah. 6. Ilaihi turja'un. 7. Jadi kita ada 7 nafas sepatutnya. Cuma jangan risau. Kita dah bagi tahu kan? Itu sepatutnya bacaan kita ada 7 nafas saja tuan-tuan ya. Tapi kalau tuan-tuan terpaksa wakaf di tengah-tengah cerita. Contoh kalau tuan-tuan perhati jumlah yang pertama dan juga jumlah yang ketiga tu kan. Ayat dia panjang sikit kan, ya. Jadi kalau wakaf di tengah-tengah cerita saya dah bagi tahu pada minggu lepas, ya. Caranya ialah kita wakaf di tengah kemudian ulang balik, ulang kemudian sempurnakan. Tengok contoh yang ketiga tuan-tuan, ya. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la. Panjang kan? Kita wakaf dekat la. Tapi kita belum sempurna kan? Sambung balik. Ulang balik la. La yamlikuna lakum rizqa. Ya? Jelas ya? Okey. Kemudian, Kak Noridah. Ustaz, tidak tergantung ke dekat Ausana? Baik. Dekat Ausana tidak tergantung. Nanti saya akan tunjuk selepas ni. Ya? Kita akan tunjuk pada tuan-tuan ayat kita yang pertama tidak tergantung. Sebab itulah dia bergantung kepada bahasa Arab, ya. Jadi yang pertama tu Allah nak bagi tahu apa? Innama ta'buduna min dunillahi awsana. Sesungguhnya tidak lain apa yang kamu sembah itu hanyalah patung-patung berhala, ya. Jadi nak bagi tahu, Allah nak bagi tahu yang pertama itu
Apa saja yang kamu sembah selain daripada Allah, namanya ausanan. Nanti saya akan tunjuk dekat Noridah ya. Boleh? Okey. Tuan Syariful Azhar. Alif waw. Alif waw adalah haraf atof. Jadi dalam ausana ada alif waw. Bukan. Bukan. Ya. Bukan. Ausanan itu bukan haraf atof, tuan-tuan. Sebab itulah saya buat pecah-pecahankan yang pertama tadi kan. Ya. Ausanan ini dia adalah kalimah, satu kalimah ni. Ausanan. Ya, sebab ausanan itu maksudnya berhala. Berhala. Dia adalah kalimah isim biasa. Dia bukan haraf. Yang harafnya ialah waw saja. Habis tu Ustaz nampak macam au tu nampak je macam au, tapi hakikatnya dia ausanan, satu kalimah. Boleh Tuan Syariful? Jadi sebab itulah kita tak potong sebelum kalimah ausanan ni. Kita potong sebelum waw tu. Sebab waw tu haraf atof. Ausanan tu bukan haraf atof. Dia adalah kalimah isim sebab dia bertanwin. Ya. Jadi sebab itulah kalau tuan-tuan perasan saya dah pecah-pecahkan. Inna satu, ma satu, ta'buduna satu, mi satu, duni satu, Allah satu, ausanan satu kan. Ausanan tu satu kalimah. Dia bukan dua kalimah, bukan haraf atof. Boleh? Harap-harap semua jelas jawapan saya. Okey. Tulis di ruangan komen. Siapa yang jelas tulis di ruangan komen. Alhamdulillah jelas. Tulis tuan.